bersama laungkan Merdeka. Merdeka. Itu dia. Kita cukup bersemangat dengan apa yang dilakukan oleh wartawan kita Asri tadi. Itulah semangat yang kita nak juga anda pahatkan dalam hati. InsyaAllah kita akan kibarkan jalur pun boleh. Semangat sangat tu nama dia. Jalur gemilang. Itu dia nak berkibar tapi macam mana cara? Betul. Paling main letak juga sebab ada dia punya SOP dia, protokol dia. Sebab kita nampak warga yang berilmu cintakan negara. Baik. Dan kita akan secara maya bersama dengan Encik Khairul Anwar Muhammad Juri, pengarah eksekutif bahagian pengurusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Kita nak mendekati beliau untuk mengetahui tentang kenapa kan tiba-tiba dia selain daripada kita nak bersama juga dengan nanti Cik Mazizul Daning, penolong pengarah untuk bahagian penerbitan dasar negara Jabatan Penerangan Malaysia. Dua gabungan ilmu ini untuk membantu kita jadi warga lebih bertanggungjawab. Betul. Okay. Setuju. Baik, kita nak mungkin menyantuni yang kini berada secara maya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, selamat pagi juga diucapkan. Itulah dia. Kita ni bimbang juga sebab kadang-kadang ini adalah bila arahan perlu ada penjelasan yang lebih mendalam dari segi akta penguasaan. Mungkin dapat diperjelaskan lagi sebagai panduan untuk mereka yang terlibat dengan perniagaan ataupun berada di ruang penting terutama di kawasan yang dipantau. Silakan. Ya. Okey, terima kasih MHI kerana menjemput pihak DBKL dalam program pada pagi ini. Yang pertama sekali sebenarnya menjadi tanggungjawablah pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk memastikan bahawa di kawasan-kawasan awam terdapat dikibarkan bendera ataupun jalur gemilang ini supaya menyemarakkan semangat kemerdekaan dan hari kebangsaan kita. Dan DBKL sendiri pada tahun ini telah menyediakan lebih kurang 40,000 jalur gemilang pelbagai saiz yang kita pasang di sepanjang jalan yang jalan-jalan utama, dan juga ada sebahagian besarnya juga kita berikan kepada komuniti untuk sama-sama pihak komuniti memeriahkan program Hari Kebangsaan ataupun sambutan kemerdekaan kita pada tahun inilah. Baik. Dan selain daripada itu juga kita ada juga memasang lebih kurang 3,500 helai gegantung kalau kita tengok yang panjang ke bawah tu di sepanjang jalan di Kuala Lumpur. Dan juga kita ada 500 yang dipanggil festive flags yang macam beach flag tu kan, untuk memastikan bahawa Kuala Lumpur ini meriahlah dengan jalur gemilang. Ya. Baik, bila kita saksikan tinjauan yang dilakukan oleh wartawan kami, ada premis-premis yang masih lagi tidak kibarkan jalur gemilang. Seperti mana yang kita tahu, kompaun dikeluarkan juga, penguatkuasaan akan dilaksanakan bagi mereka yang tidak mengibarkan jalur gemilang dengan sempurna. Jadi bagaimana penguatkuasaan dijalankan terhadap premis-premis berkenaan dari pihak DBKL sendiri? Okey, di DBKL pada tahun ini kita mengambil tindakan dari segi lebih kepada menyantuni mereka, dengan menggalakkan mereka untuk memasang jalur gemilang dan pasang dengan betul lah. Ya. Dan tahun ini juga kita mula untuk menyemarakkan lagi melalui Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan telah diadakan, sudah pun dilancarkan pertandingan jalur gemilang di premis-premis penjaja terutamanya di Kuala Lumpur, dan juga di 2-3 lokasi di premis perniagaan, contoh di Jalan Tuanku Abdul Rahman, kemudian di Jalan Alur dan juga Jalan Mesir India. Kita pilih lokasi ini sebagai percubaan untuk kita menyemarakkanlah Hari Kemerdekaan dan Hari Kebangsaan kita pada tahun ini. Dari segi tahap kepatuhannya macam mana kalau dapat kita rumuskan, Tuan? Ya, kalau secara umum kalau kita lihat mungkin dalam agak rendah lah sambutan yang diberikan oleh premis-premis perniagaan. Saya boleh anggarkan mungkin dalam 30 ke 40%. So masih lagi kita mahukan individu atau pihak swasta ini ataupun tuan yang punya bangunan untuk terus memberikan kerjasama, memeriahkan Hari Kebangsaan dan Hari Merdeka kita pada tahun ini, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Terima kasih Encik Khairul Anwar Muhammad Juri berkongsi dengan kita dari segi penguatkuasaan dan juga bagaimana yang perlu kita fahami kan seperti dengan kempen kibarkan jalur gemilang kita seperti dengan Hari Kebangsaan ini. Terima kasih ucapkan pengarah eksekutif bahagian pengurusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Encik Khairul. Baik, kita berganjak pada tetamu yang muncul sejak awal tadi. Saya jangkakan tadi beliau seorang anak muda yang menjadi MPP tapi rupa penolong pengarah bahagian Penerbitan Dasar Negara Jabatan Penerangan Malaysia. Sekali lagi Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Fedri. Encik Mazizul bersama dengan kita. Kali ini kita nak orang kata belajar lah. Kalau orang-orang muda selalu ada tutorial untuk melakukan sesuatu. Kali ini kita nak ajarkan anda tutorial untuk kibarkan jalur gemilang. Untuk apa lagi lebih nak? Semua mudah kita sediakan. Kita tahu, okey, apa kesilapan biasa yang berlaku dalam jalur gemilang ni? Baik, kesilapan biasa kadang-kadang yang bila sambutan Bulan Kebangsaan ini akan ada pertandingan-pertandingan macam pakaian beragam. Betul. Ya? Jadi ramai anak-anak kita yang ibu bapanya menjahit pakaian itu menggunakan bendera jalur gemilang. Itu sebenarnya salah. Ya, kita tidak boleh menggunakan bendera jalur gemilang sebagai pakaian. Apa yang betul sepatutnya adalah menggunakan warna-warna yang ada pada jalur gemilang. Elemen saja kita ambil. Elemen Elemen betul. saja. Jadi bendera itu tidak boleh digunakan bukan saja pada pakaian macam pakaian beragam tu, tetapi juga tidak boleh digunakan sebagai sampin, songkok, pelitup muka itu ada motif bendera, tidak boleh juga digunakan sebagai tanjak ataupun alas meja atau apa saja. Jadi Okey. Betul sekali ya, dah terbiasa kan. Sebenarnya betul. Betul. Sebab kita rasa macam bila kita pakai bendera di badan, kita menganggapkan itu satu semangat yang berbeza. Tapi lain pula sebenarnya tak boleh dilakukan. Cara untuk kita menghormati bendera, apa lagi yang perlu kita fahami? Selain daripada kita nak semangat kibarkan jalur gemilang, tetapi dalam masa yang sama perlu jaga keunikan dan juga keistimewaan bendera kita sendiri. bendera ni untuk sesebuah negara ni, Fedri, dia adalah lambang kekuatan kita, kedaulatan negara ya. Jadi memang wujudnya bendera ini adalah untuk meningkatkan mewujudkan rasa bangga dalam diri kita. Dan sempena Hari Kebangsaan ini sudah pasti Jabatan Penerangan banyak melakukan aktiviti ataupun program-program yang menggalakkan pengibaran jalur gemilang seperti Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 baru-baru ini, Merdeka at Community di peringkat lapangan oleh Jabatan Penerangan Negeri maupun daerah. Jadi kita mempromosikan aktiviti pengibaran jalur gemilang ini kerana secara psikologinya, pengibaran jalur gemilang bagi seseorang itu, dalam diri seseorang itu adalah untuk menunjukkan yang dia tu seronok dan gembira sebagai rakyat Malaysia. Itu dia. Okey, baik, itu tentang individu. Tak bolehlah kita macam, kadang pernah ada itu kontroversi, ada yang memakai pakaian yang agak seksi. Betul. Tapi diselabunti dengan jalur gemilang, itu tak boleh. Okey, baik, kepada institusi di sekolah ke, di premi-premi mana pun, macam mana cara untuk meletakkannya? Kadang kita tengok, terbalik dah semua kan? Betul. Ya. Pertamanya, cara untuk mengibarkan jalur gemilang yang betul adalah individu yang ingin menaikkan jalur gemilang itu perlulah berpakaian kemas. Lakukannya secara tertib dan sopan. Kemudian pastikan, pertama pastikan bendera itu adalah yang betul ya. Jalurnya cukup 14, bintangnya cukup 14 dan posisinya betul. Kalau menggunakan tali untuk menaikkan bendera pada tiang, pastikan tali itu kukuh dan kuat. Dan kalau menggunakan bendera itu perlu diikat pada tiang, pastikan ikatan itu juga kuat. Dan pastikan bendera itu juga tidak meleret pada tanah, terkena pada rumput, pada lantai. Ya, itu yang kita risaukan kadang-kadang bila dah habis kan, contohnya Bulan Kebangsaan dah habis, kita nampak bendera semua berterabur di jalan raya. Itu yang betul, kadang-kadang bukan sahaja sampah, bendera pun sekali berada bersama dengan kawasan itu. Itu dia. Baik. Betul-betul kena kira ya. Kadang-kadang kita tak perasan kan. Betul. Mungkin cetakan silap ke, jadi ini melambangkan prestij tentang jalur gemilang. Baik, pesanan khas daripada Encik Mazizul sendiri kepada mereka di luar sana seperti dengan Bulan Kebangsaan ini kan, mungkin nak sampaikan sedikit? Baik, kepada semua rakyat Malaysia ataupun keluarga Malaysia di luar sana, ayuh kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Sama-sama semarakkan sambutan ini dengan kibarkan jalur gemilang. Tunjukkan yang kita ini sayangkan negara kita, cintakan negara kita melalui pengibaran jalur gemilang. Dan menerusi Jabatan Penerangan juga, kami ada menganjurkan pelbagai program dan juga pertandingan. Boleh layari merdeka360.my untuk sertai pertandingan dan juga program berkenaan untuk kita sama-sama memeriahkan. Betul. Dan jangan lupa juga sambutan ini adalah pada 31 Ogos nanti di Dataran Merdeka. Datang ramai-ramai. Pasti ya. Kali ini kita ramai-ramai datang turun padang ke Dataran Merdeka untuk menyambut Hari Kebangsaan kita. Itu dia. Moga ada penambahbaikan. Malaysia akan bercerita langsung dari Dataran untuk kita gemakan tentang sambutan Hari Kebangsaan pada hari ini. Okey. Apa lagi kita nak buat ni? Kita nak rehat seketika lah.